Lalu, Inisia. Baik, Atika, pembukaan semula sempadan negara bermula 1 April depan adalah langkah positif ke arah pemulihan ekonomi negara secara menyeluruh, terutama bagi sektor yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Antaranya sektor pelancongan dan perdagangan dijangka akan menerima manfaat apabila sempadan negara dibuka semula kelak. Menurut pensyarah kanan Program Komunikasi Perhubungan Awam Kerajaan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad, pengoperasian industri pelancongan dan perdagangan akan menyumbang kepada cukai korporat dan menjadi sumber pendapatan negara dalam satu tempoh masa. Pada masa sama, ia akan merancakan semula pertumbuhan ekonomi secara berperingkat sekaligus meningkatkan keyakinan rakyat maupun pengembara luar untuk berkunjung ke negara ini. Keputusan pihak kerajaan untuk membuka pintu sempadan negara bagi membolehkan aktiviti pelancongan dalam kalangan pengunjung-pengunjung dari luar negara masuk ke negara kita sudah jelas adalah bertujuan untuk mengaktifkan semula sektor pelancongan ini agar ia bukan setakat dapat menyumbang kepada pendapatan negara, malah lebih daripada itu meningkatkan keyakinan. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di UMS Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai pembukaan sempadan negara bermula 1 April depan. Dalam pada itu, Dr. Syahrudin berkata, rakyat seharusnya menyokong usaha kerajaan membuka semula sempadan negara dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan ketika berada di dalam maupun luar negara. Langkah itu penting bagi meminimumkan penularan dan jangkitan virus COVID-19 meskipun tahap imuniti kelompok ketika ini berada pada tahap optimum. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembukaan semula sempadan negara bermula 1 April depan selaras dengan fasa peralihan ke endemik negara pada tarikh sama. Keputusan itu dibuat bersandarkan 3 perkara iaitu fakta terkini COVID-19, keperluan pembukaan sempadan di negara lain dan memberikan keselesaan kepada pengembara. Buat julung kalinya, Universiti Malaysia Sabah UMS menganjurkan persidangan Malaysia Sustainable University Network MySUN melibatkan 8 institusi pengajian tinggi awam dan swasta negara termasuk 3 universiti dari Eropah. Persidangan berkenaan bertujuan menggalakkan kelestarian kampus di peringkat universiti terlibat. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berharap lebih banyak universiti dapat mengambil bahagian untuk membentuk rangkaian kampus universiti yang lestari di Malaysia sekaligus diperluaskan ke peringkat antarabangsa. Kita harap lebih banyak lagi universiti, bukan hanya di kalangan universiti yang telah disebutkan itu, dapat membentuk this network and also perluaskan lagi network di kalangan universiti khususnya di negara-negara Asia Tenggara, malah lebih banyak lagi daripada Eropah untuk menyertai conference inilah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan persidangan pertama MySUN di UMS Kota Kinabalu. Seramai 191 peserta mengambil bahagian dalam persidangan dan bengkel MySUN yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. 8 universiti terlibat: Universidad de Alicante, Universidad Degli Studi di Genova, FH John Newman University of Applied Sciences, Universiti Teknologi Malaysia UTM, Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Teknologi Mara UITM, Universiti Malaysia Pahang UMP dan Universiti Multimedia Malaysia MMU. Parti Islam Se-Malaysia PAS mengalu-alukan penyertaan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM dalam Gabungan Rakyat Sabah GRS. Usaha itu dapat mengukuhkan lagi GRS yang secara rasminya didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS sebagai parti gabungan politik baru-baru ini.
Namun Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, perkara paling penting untuk menyertai GRS ialah pemimpin utama parti mestilah berintegriti, tidak terlibat dalam salah guna kuasa dan bebas daripada gejala rasuah. Dan kita kekal dengan pandangan syarat utama adalah mereka tidak terlibat dengan salah guna kuasa dan mestilah di kalangan pemimpin utama parti yang menyertai GRS penuh dengan integriti dan jauh daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada Majlis Penyampaian Sumbangan Program Kembali ke Sekolah 2022 di Sekolah Rendah Tahfiz Al-Ilmi Keningau. Berkenaan majlis ini, Dr. Ali Akbar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri dilantik berkata seramai 1,098 pelajar menerima sumbangan keuangan di 20 daerah seluruh Sabah bagi membantu pelajar dalam persediaan memulakan sesi persekolahan tahun ini. Komuniti Taman Perumahan disaran membersihkan kawasan sekitar bagi mengelak terjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ini kerana sikap ambil peduli terhadap persekitaran kawasan rumah bersih mampu mengelak dijangkiti demam denggi akibat virus sebaran nyamuk itu. Sekiranya mereka ada gejala demam denggi seperti demam, ada sakit kepala, ada gejala pendarahan, itu yang kita takutilah. Mereka segera mendapatkan rawatan di klinik ataupun di hospital lah secara dengan kadar yang cepatlah supaya tidak terjadinya kematian akibat demam denggi lah. Pengurus program Unit Rancangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, Dr. Nur Syahidah Muhammad Taib berkata demikian kepada RTM selepas operasi bersepadu wabak denggi di Taman Seri Kepayan, Kota Kinabalu. Sementara itu, DBKK sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM dalam usaha memerangi nyamuk Aedes sekaligus menghindarkan bahaya demam denggi. Kalau ada tempat yang berpotensi, kami akan bagi notis untuk pembersihan selama lebih kurang 14 hari, dan lepas tu kalau tidak pun diorang beri kerjasama, kita akan bawa ke peringkat seterusnya iaitu mahkamah lah. Seramai 46 pegawai dan kaki tangan KKM, DBKK, Komunikasi untuk Perubahan Tingkah Laku Kombi, Daerah Kota Kinabalu dan Polis Diraja Malaysia PDRM menyertai operasi bersepadu ini. Turut hadir Timbalan Pengurusi Kombi Kebangsaan Firdaus Petrus Abdullah. Sebanyak 12 kawasan berisiko tinggi KBT dikenal pasti untuk penghijauan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah ke arah membentras penyalahgunaan dadah dan penagihan dalam komuniti. Ia melibatkan daerah Kota Kinabalu, Keningau, Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan. Pengarah AADK Sabah Nani Sikin berkata, tahun ini pihaknya menyasarkan penghijauan 2 KBT iaitu di Luagan Keningau dan Zon 1 wilayah Persekutuan Labuan melibatkan Pusat Bandar Labuan, Kampung Gersik Saguking, Kampung Batu Arang dan Kampung Pantai. Pencegahan dan pendidikan berkaitan dengan dadah hendaklah bermula daripada rumah. Lebih baik juga karena apabila terlibat amat sukar untuk menanganinya. Jadi sejauh mana penglibatan keluarga untuk mengawal itu sangat-sangat kita mengharapkan dapat dipertingkatkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Pejabat AADK Sabah, Kota Kinabalu. Menurut Nani, 5 indikator penghijauan KBT iaitu jumlah tangkapan penagih baru, penagih berulang, klien compliant, jumlah klien capai keputusan cemerlang dalam penilaian Cure and Care Recovery Index CCRI selepas tamat pengawasan dan tahap kesedaran komuniti. Dalam pada itu, AADK Sabah akan melaksana Mobile Recovery Treatment MRT untuk klien tidak compliant, tindakan pengesanan dengan memberi perkhidmatan di Jabatan Penjara Kepayan Kota Kinabalu dijangka April ini. Ia bagi memperluas akses perkhidmatan AADK, memberi kepakaran perkhidmatan konsultasi rawatan dan pemulihan dadah serta perkhidmatan teratur dan berstruktur. Baik, sekian paparan dari Sabah, keluarga Malaysia. Lengkapkan vaksinasi dan dos penggala anda. Dengan itu, saya Anesia Daulas kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Terima kasih Anesia untuk perkembangan di Sabah.